8 jenis penat ni Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat suka. Nak tahu tak? Penat yang pertama ialah penat berdakwah. Dalam erti kata yang lain, penat sebab ajak orang lain buat baik. Nak suruh orang buat baik bukan senang dan mudah. Kadang-kadang siap kena kecam lagi. Tapi tak apa, sebab kepenatan ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Surah Fusilat ayat 33. Penat yang kedua pula ialah penat berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad ni banyak jenis. Jihad paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu, dan jihad yang lain yang boleh kita faham di sini adalah jihad berperang dengan sebab pertahankan Islam dan negara. Kalau zaman sekarang ni berperang dengan COVID-19 lah. Penatan berjihad ini dikira sebagai baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah kepada mereka yang berjihad. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Surah At-Taubah ayat 111. Penat yang ketiga pula ialah penat sebab belajar atau menuntut ilmu. Penat kalau belajar, stres, letih kepala, sakit dan sebagainya. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu apa yang manusia rasa. Di sebalik kepenatan belajar ini, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kemudahan yang pelbagai, seperti mudahkan jalan ke syurga dan mendapat darjat yang mulia. Maka kepenatan ini adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Penat yang keempat ialah penat sebab beribadah dan beramal soleh. Kadang-kadang kita akan ada rasa macam penat dan jemu dalam buat kebaikan. Sebenarnya benda ini normal, sebab perasaan bolak-balik ini memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ada dalam diri manusia. Tetapi kita kena ingat, bila rasa penat buat baik dan ibadah, sebenarnya Allah bagi balasan yang baik kepada kita. Kata Sayyidina Ali mafhumnya, apabila rasa bersemangat beribadah, maka teruskan dengan penuh kesungguhan. Bila kita rasa jemu atau penat, maka jangan sampai tinggalkan perkara yang fardu dan wajib. Penat yang kelima ialah penat mencari nafkah. Mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga adalah kepenatan yang hanya dirasa kepada mereka yang mencarinya. Bagi anak-anak mungkin tak merasainya. Kadang-kadang rezeki ada, kadang-kadang rezeki cukup-cukup sahaja. Maka ini adalah kepenatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan di sebalik kesusahan yang ditimpa oleh hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala selalu agar kamu beruntung. Surah Jumaah ayat 10. Penat yang keenam ialah penat dalam kesusahan atau kesakitan. Seringkali manusia ini diuji dengan kepayahan. Kalau zaman sekarang ini adalah zaman wabak melanda. Ramai di kalangan kita terkena wabak, hilang punca pendapatan, hilang ahli keluarga akibat wabak dan sebagainya. Tetapi setiap kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini ada hikmahnya dan mendidik kita menjadi orang yang sabar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Penat yang ketujuh ialah penat mengandung anak dan menyusukan anak. Mengandung anak dan menyusukan anak adalah ujian yang berat bagi ibu-ibu di dunia ini. Namun di sebalik kesusahan ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan khas kepada para ibu dengan menyebutkan tugas seorang ibu ini di dalam Al-Quran. Dalam erti kata yang lain, ibu ini adalah insan yang perlu dihormati dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima pembalasan. Penat yang ke-8 ialah penat mendidik ahli keluarga dari mendapat azab dari api neraka. Menjadi ketua keluarga adalah hal yang paling susah, dan pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya balik pada semua ketua keluarga ini sejauh mana dia mendidik ahli keluarganya ke arah Islam. Namun
Di sebalik kesusahan dan kepenatan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan kebaikan bagi mereka yang menjaga ahli keluarganya dengan baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Alhamdulillah, itu dia tadi 8 jenis kepenatan di mana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW sangat menyukainya. Mudah-mudahan kita semua dapat beramal dengan apa yang disampaikan. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat manfaat yang sama, dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abu Channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.